Okey, masing-masing dah download kitab. Okey, kita tunggu dalam 5 minit sekejap. Assalamualaikum ya Ustazna. Okay, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi. Okay, Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT dapat kita bersama-sama dalam satu majlis ilmu berkenaan dengan kitab Tahzib wal Ikhtisar Syuruh As-Sanusiyah Ummu Barahin yang ditulis dan juga yang diikhtisar dan dinikaskan oleh Dr. Umar Abdullah Kamil. Dr. Umar Abdullah Kamil ni orang yang handsome. Saya pernah jumpa ketika mana dia melawat ke Mesir dalam satu seminar tentang ekonomi Islam di Hayu Sadir, Universiti Al-Azhar. Masa tu kita ada pertemuan khas dengan dia. Semua mahasiswa orang Melayu dan juga Indonesia dapatlah bertemu dan mendapat ijazah ammah lah daripada Dr. Umar Abdullah Kamil. Kita sedekahkan Al-Fatihah untuk beliau, yang mana beliau antara banyak menyumbang untuk mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Okey, kitab saya dah hantar sekali lagi. Sekejap saya buka kat sini lah, boleh nampak kemas sikit. Okey, semua dah ready. Okey, kalau boleh ada kurang sikit gangguan ataupun kata yang baru nak masuk kan, dia punya request tu. Jadi ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada semua sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Okey, sekejap kita setting je. Ustaz Syed boleh tolong Ustaz Syed. Ustaz Syed nanti dia akan kongsi skrin kita lah. Ustaz Syed. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok pada muka surat yang ke-9 muka surat yang ke-9, mukadimah daripada pengarang. Okey, jadi asal macam mana boleh munculnya kitab Ummul Barahin ni. Ini ada sedikit sejarah lah kita cerita, iaitu pada mulanya Imam As-Sanusi ini. Sekarang orang di Malaysia ni dah banyak yang menulis tentang sejarah Imam Sanusi, pelajar daripada Morocco. Mereka ni lebih mengetahui tentang sejarah-sejarah berkenaan dengan sekejap. Okey, pada mulanya Imam Imam As-Sanusi ni dia tulis satu kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dinamakan sebagai kitab Aqidah Al-Kubra. Kemudian bila kitab ini terlalu tebal dan perbahasan yang mendalam, yang rumit, maka beliau ringkaskan menjadi kitab Aqidatul Wusta. Okey, kalau mana saya nak tunjuk, saya ada dia punya sampel dia. Tapi tak pula kat sini berdekatan. Okey, kemudian bila Aqidah Wusta juga adalah kitab tu besar juga dan beliau ringkaskan menjadi As-Sughra. Maka di sinilah munculnya Ummul Al-Barahin. Kemudian selepas As-Sughra, lepas Ummul Barahin ini, ada satu kitab lagi yang diikhtisarkan daripada Ummul Barahin. Maka ada kitab yang ditulis As-Sughra Sughra. Itu dia punya kharitah penulisan Imam As-Sanusi. Jadi siapa yang berminat, dia boleh tengok penulisan Dr. Khalid Azhari berkenaan dengan musannafat Imam As-Sanusi ini, yang diceritakan detail bagaimana pada tahun bila, secara rumusan, secara kasar berkenaan dengan setiap kitab yang dijelaskan, yang ditulis oleh Imam As-Sanusi. Okey,
Jadi kitab As-Sughra ni dia adalah satu kitab yang kata apa, dinamakan sebagai Ummul Barahin kerana dia menghimpunkan ke semua burhan-burhan ataupun bukti-bukti dari dalil akli dan juga nakli secara ringkas di dalam semua masalah perbahasan tentang akidah dan juga perkara yang berkaitan dengan sam'iyat. Okey, jadi kitab ini kata cukup memadai bagi seorang Muslim yang untuk menyelesaikan masalah ataupun keperluan dia terhadap ilmu akidah. Itu kitab yang mampu mengangkat seorang itu daripada muqallid kepada tahqiq. Daripada apa panggil? Zurwatul muqallid, iaitu pada kedudukan dia sebagai orang muqallid kepada orang yang muhaqqiq. Maksudnya orang yang tahqiq dalam sesuatu masalah. Jadi dia boleh tahu dalil secara ijmal dan juga ada dalil yang dijelaskan secara tafsil. Okey, sebab itu kita di sini ada dalil yang bersifat ijmal, maksud ringkas, dan juga ada dalil yang yahtaj ila nazar yang dinamakan sebagai dalil tafsili. Okey. Jadi kita tengok sedikit mukadimah muallif berkenaan dengan kitab ini. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'a bihi wa ulumi fid daraini amin. Alhamdulillahil wajibul wujud. Di sini segala puji bagi Allah al-wajibul wujud. Allah SWT itu di dalam disiplin ilmu kalam dipanggil wajibul wujud. Sebab apabila kita menilai ataupun meneliti kewujudan ini, maka kita dapat pastikan kewujudan ini terhasil ataupun yang hasil ala salah satu ahkam, iaitu wajibul wujud, mustahil wujud dan mumkinul wujud. Jadi kalau kita katakan alam ini adakah dia mumkinul wujud ataupun wajibul wujud ataupun mustahil wujud, tapi al-alam wujud, maka alam itu adalah termasuk di dalam mumkinul wujud, yang mana alam ini diciptakan oleh orang lain. Jadi bila mana alam diciptakan oleh satu pencipta dan dia tidak diciptakan oleh alam yang lain, maka di situ kita kena terhenti kepada wajibul wujud. Okey. Apa itu ada istilah saja, iaitu wajibul wujud. Sebab nak cerita kata wajibul wujud, dia ada wajibul wujud, ada mumkinul wujud dan juga mustahil wujud. Nanti kita akan perincikan dalam bab ahkamul akli, perbincangan tentang hukum-hukum akal yang badihi. Okey, alladhi akhraqa alamu fil biharil ihsan wal jud an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam, iaitu yang mana yang telah menenggelamkan ataupun merahmati kita dengan lautan ihsan dan juga apa panggil waljud, dia punya kasih sayang dia ataupun kemurahan dia. An'ama, yang mana beliau ni, Allah ni Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita nikmat iman dan juga Islam. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammadin wasatul aqdil nabiyyin wa muqaddimul jaisul mursalin wa ala alihi wa ashabil ladhi syadul manaruddin wa hamuhu bil alsinati wal barahin. Wa ba'du, faqad kathura al-khalti fi zamanina hadha baina sa'iril ulum asy-syar'iyyati mukhtasah bihadha din min al-aqidati wa usul fiqh wa tasawuf wal hadis ila akhir ulum islamiyah. Dia kata di sini telah berlaku pencampuran di zaman kita di antara seluruh ulum-ulum syar'iyah yang dikhususkan pada agama ini, daripada min akidah, daripada ilmu akidah, ilmu usul fiqh, ilmu tasawuf, ilmu hadis, kepada semua jenis-jenis ilmu ataupun baki-baki ilmu Islamiah yang lain. ومن هنا فقد جاء اهتمام بكتاب العلامة إمام سنوسي مسمى البراهين وشرحه للعلامة أحمد بن عيسى الأنصاري، فأثبت في أعلى صفحة متن البراهين مشكولا، ووضعت أسفله تهذيب شرح علامة Ahmad bin Isa al-Ansari. Okey, di sini boleh jelaskan bagaimana kaedah penulisan kitab dia. Okey, dia di baris atas beliau meletakkan matan Ummul Barahin, kemudian di bawahnya adalah syarah Alamah Ahmad bin Isa al-Ansari. Jadi kalau siapa perasan, kitab ni pernah diterjemah oleh Jakim. Mana dia kitab tu Okey, dalam bahasa Jawi ataupun dalam tulisan Jawi. Kemudian apa yang Syekh buat adalah Syekh mendatangkan ta'liq dan juga hamish ataupun footnote di bawah
ataupun setiap ataupun dia yang dia sangkakan perlu kepada huraian dan juga pendetailan. Okey. Jadi antara rujukan dia dalam menulis kitab ini antaranya adalah Hasyiah Bajuri ala Ummul Barahin, kemudian Syarah Ummul Barahin li Alamah Ustaz Saidi Maki Al-Batrawi Al-Batwari, yang ketiga Talib Al-Bushra ala Aqidah Sanusi As-Sughra, yang keempat Syarah Jauharut Tauhid oleh Imam As-Sawi, dan juga yang kelima Ta'liqat Ustaz Sa'id Fudah. Yang kelima ni antara rujukan yang moden lah, iaitu matan Tahzib wa Syarah matan Ummul Barahin oleh Syekh Sa'id Fudah. Okey, kita tengok ada ya, Tahzib Ummul Barahin, Tahzib Sanusi. Okey, orang nak masuk lagi ni. Okey. Wa in kanat aqidatu al-islamiyyatu duna siwaha min aqaid ad-dhalah ta'tabiru aql bashari ruknan asilan fi bina'iha janban ila jam ma'a nusus syar'i allati da'at al-mukallafina ila tafakkuri wa tadabburi wa ta'akkuli wa qubilat syahadat al-aqli as-salimi an-natijati 'an tafakkuri wal fahmi. فليس من الغريب إذن أن يبدأ كتاب بالعرض أنواع الحكم العقلي الثلاثة على الأشياء وهي وجوب والإمكان والاستحالة وبيان الفرق بينهما. Jadi di sini Syekh membuat sikit rumusan kepada isi seluruhan kitab, dan antara kelebihan kitab Matan Ummul Barahin ini dijelaskan berkenaan dengan makna syahadah. Ini satu huraian yang sangat masyhur di kalangan ulama Nusantara. Dikatakan sebagai simpulan iman. Simpulan iman terkandung di dalam kalimah syahadah itu 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, dan satu sifat harus bagi Allah, dan seterusnya bagi lafaz asyhadu alla ilaha illallah, dan seterusnya sifat-sifat bagi nabi ataupun para anbiya pada perenggan yang kedua ataupun bahagian kedua di dalam syahadah tersebut. Dia kata ini antara ibtikar Syekh Sanusi berkenaan dengan makna kalimatus syahadah. Itu orang kata apa? Huraian kepada, maksudnya terkandung. Jadi tak semestinya apabila orang yang baru mengucap, ni kadang-kadang timbul persoalan, timbul satu orang kata apa? Syubhat lah. Dia kata kalau nak mengucap itu mesti kena tahu dulu sifat 20, sifat mustahil, dan sifat wajib bagi Nabi, sifat mustahil bagi Nabi. Jadi ini bukanlah dalam hal yang berkaitan dengan keimanan. Maksudnya bila orang yang nak beriman, dia mengucap dua kalimah syahadah, dia nak kena faham dulu semua masail perbincangan segala sifat 20 tersebut. Ini ala sabil mubalaghah lah, maksudnya daripada pihak kita. Adapun yang nak dijelaskan oleh Imam Sanusi, bagi orang Islam yang dah lama mengucap dua kalimah syahadah, kemudian apabila dia mengulang-ulangkan lafaz syahadah ini, maka dia mestilah hayati dan juga fahami makna di sebalik kalimatus syahadah tadi yang disebut sebagai simpulan iman. Dan itu yang sepatutnya, bukan nak suruh ni kalau mengucap tapi yang tak faham sifat 20, sembahyang tak sah, ibadat tak diterima. Ini orang kata apa, satu mubalaghah ataupun satu benda-benda yang orang kata apa, agak berlebih-lebihan lah dalam mengangkat sesuatu perkara. Jadi kalau boleh kita tak nak lah sampai tahap macam tu, sehingga kan orang menganggap kita ni memberat-beratkan agama ataupun menambah-nambahkan rukun agama. Okay. Adapun sekiranya dalam bidang ataupun dalam masalah kita dalam bidang pengajian ataupun orang yang mutakhasis, orang yang memang menuntut ilmu dalam bidang ilmu akidah ini, maka itu yang dituntut sebagai satu latihan ataupun satu kelebihan kepada dia untuk dia memahami kalimah syahadah itu melalui sifat ataupun sifat wajib, sifat harus, dan juga sifat mustahil bagi Allah SWT. Okey, kemudian summa arada sifatillahi azza wa jalla wa ma'naha
wa adillatiha mukhtasarah min al-kitab wa sunnah. Yang pertama sifat nafsiyah ay subutiyah dalla ala nafsi zat duna makna zaid alaiha wa hiya sifatul wujud. Okey, kita baca laju-laju dulu sebab semua benda ni akan dijelaskan dalam matan Ummul Barahin. Okay, yang pertama sifat nafsiyah iaitu sifat subutiyah yang mana menunjukkan ke atas diri zat, bukanlah makna tambahan ke atasnya, iaitu wahia sifatul wujud. Yang kedua sifatul salbiyah, yang ini adalah sifat tanzihat, dinamakan sebagai sifat tanzihat juga, wahia tusallabu tanfi ma la yaliqu billah, iaitu sifat yang menafikan ataupun menolak semua perkara yang tidak layak bagi Allah SWT, seperti mana sifat qidam tanfil hudus. Okey, tadi tak dapat lagi. Kejap. Hari pertama ni ramai yang tak boleh masuk. Kita apa? Nanti saya emailkan yang mana yang tak dapat masuk tu, kita akan hantar link baru ataupun klik untuk klik kepada link yang baru. Okey, sifatul qidam menafikan hudus, wa sifatul wahdaniyah tanfil wujud syarik billahi azza wa jalla, iaitu menafikan kewujudan sekutu ataupun Tuhan yang lain selain daripada Allah SWT. Okey, yang jim sifatul ma'ani wa ya sifatul wujudiyah qa'imatun bi zati ilahiyah mislu qudrah wal iradah, iaitu sifat yang wujud yang berdiri di atas zat Tuhan seperti sifat qudrah dan juga iradah. Dal sifat ma'nawiyah wa ya lazimah li sifatil ma'ani, dia adalah perkara lazim ataupun lawazim daripada sifat-sifat ma'ani yang kita jelaskan pada jim tadi. Min wujud sifatul qudrah qaunu ta'ala qadiran wal iradah ta'ala muridan, sehinggalah wa hakaza. Ini ringkasan daripada ataupun macam abstrak bagi penjelasan kitab yang ditulis oleh beliau ataupun yang ditahqiq dan juga ditahlik oleh Dr. Umar Abdullah Kamil. Okey. Kemudian summa tatarraqal kitab ila zikri ba'd ma yastahil 'ala Allah azza wa jalla min sifatin naqdi fi sifatin naqsi, wa zalika zakara li zalika namazid hiya aksu sifatis sabiqah, tadammanu zalika kalam ala af'alillah ta'ala wa afaqu bainahu wa baina af'al ibad wa ba'na kaunil ibad kasibina li af'alihim wallahu subhanahu wal khaliq. Summa qadama al-kitab al-barahin aqliyah ala sifatillah is-sabiq zakaraha, summa intaqala kitab ila al-kalam ala rasul sallallahu alaihi wasallam wa sifatihim wajibah wa jaizah mustahil. Okey, jadi kemudian kitab ni pula menjelaskan berkenaan dengan dalil-dalil hujah akli ataupun dalil akli. Kemudian berbicara pula kitab ini berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, setakat itulah kita baca mukadimah penulis. Jadi insya-Allah kita masuk ke dalam matan kitab kita, iaitu pada muka surat 23. Okey, muka surat 23. Kita ambil berkat sikitlah mukadimah musannif tadi. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 23, sahabat-sahabat. Mana kamera saya tu? Okey. Muka surat 23. Okey, muka surat 23. Saya apa panggil? Approve sekejap. Malam pertama ni memang kalut sikit. Okey, muka surat 23. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Itu adalah matan Ummul Barahin. Kemudian pada perenggan ataupun lepas barisan garis yang digariskan itu, di bawahnya itu adalah tulisan Syekh Al-Ansari. Kemudian kalau kita tengok muka surat sebelah, kalau ada footnote itu, hamish itu, itu adalah hasil dan ta'liq daripada Dr. Umar Abdullah Kamil. Okey, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad afdal khalqil ajma'in wa ba'du. Okey, di sini kita tengok penulis dia menjelaskan ataupun Syekh membuat lakaran tasjil bagi ahkam ataupun jenis-jenis hukum. Ini sebelum kita masuk dalam perbincangan ilmu kalam, maka mana-mana ulama mutakallimin mereka akan menjelaskan tentang umur ammah. Umur ammah ini adalah satu istilahat ataupun satu mustalahat
Dia bukan perkara-perkara umum. Maksud di situ adalah umur ammah adalah mustalah. Dia adalah istilah yang menunjukkan berkenaan dengan tentang al-badihiyat ataupun benda-benda al-musallamat ataupun benda-benda yang berkaitan dengan ahkamul akli, yang berkaitan dengan kefahaman yang universal. Maksudnya mana-mana manusia yang berakal, maka inilah yang ada dalam akal dia. Jadi sebab itu kita tengok, kalau dalam pengajian ilmu akidah, dia ada dua bahagian. Pertama adalah dikatakan sebagai al-mabda', yang kedua adalah al-maqasid. Okey, bagi umur ammah ni dia adalah mabda', dia adalah elemen. Jadi yang berkaitan dengan sifat Allah SWT itu adalah maqasid, yang berkaitan dengan zat Allah SWT, berkaitan dengan sifat Allah SWT. Jadi di dalam umur ammah ini kita belajar tentang jauhar, kita belajar tentang ahkamul akli, dan kita belajar tentang makulat dan sebagainya. Kerana apa? Kerana kefahaman kita tentang al-maqasid tadi, yang berkenaan dengan zat Allah SWT ni, dan juga hal-hal yang berkaitan ketuhanan tadi, tatawaqafu ala fahmi umuril ammah, iaitu terhenti ataupun perlu kepada kefahaman kita tentang umur ammah. Jadi sebab itu dalam kaedah mutakallimin, kalau contoh, kalau sebelum mutakallimin ini dia terbahagi kepada dua. Jadi panjang sikit. Malah ni kita kenalkan dahulu. Mutakallimin ini terbahagi kepada dua. Pertama mutaqaddimin, yang kedua adalah mutaakhirin. Okey, mutaqaddimin ini merujuk kepada golongan yang sebelum mutaakhirin. Okey. Dikatakan mutaqaddimin bermula daripada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, dan kemudian anak murid dia seperti Ibnu Asakir, Al-Bahili, apa lagi, Ibnu Kullab, kan, itu semuanya golongan yang dikatakan sebagai mutaqaddimin. Okey, dalam kaedah penulisan mutaqaddimin, okey, mereka tak bincang sangat tentang umur ammah ini, sebab umur ammah ni dibincang di dalam perbahasan tentang maqasid tadi, iaitu berkenaan dengan ketuhanan. Maksudnya digaulkan sekali. Maksudnya benda tu dah ada secara bil kuwah, dan dibincangkan secara sinergi dengan perkara yang berkaitan dengan ketuhanan. Jadi kemudian bila datangnya golongan mutaakhirin yang bermula daripada zaman Al-Juwaini, sebelum tu dah mula sedikit dah, kan, Al-Juwaini, kemudian Imam Ghazali, kemudian Al-Amidi dan sebagainya. Okey, barulah Taftazani, dan barulah mutaqaddimin lah yang memulakan pembahasan tentang ahkamun nazar ataupun babun nazar, perbincangan tentang nazar, bagaimana berbincangan tentang ilmu, apa itu ilmu, apa itu hakikat ilmu, bagaimana usul ila ilmu, kaifa bagaimana ilmu itu sabit dan sebagainya. Jadi mereka mensistematikkan perbahasan tentang mabhas nazariyah, dan kalau kita panggil hari ini sebagai epistemologi, dan bagaimana sesuatu ilmu itu terhasil ataupun terbentuk. Okey, sekejap. Ada sahih bina oleh ulama kita mengatakan bahawa kefahaman tentang perkara tersebut akan membantu kita untuk memahami tentang lebih jelas lagi tentang bab ketuhanan ataupun bab ilahiyat yang menjadi loop kepada ilmu kalam tersebut ataupun ilmu akidah. Okey, jadi kalau kita tengok perbahasan tentang ahkam ataupun umur ammah ini, hal-hal yang berkaitan dengan yang dikatakan tidak berkaitan dengan ketuhanan tadi, sebenarnya itu adalah merupakan satu kaedah yang sangat penting, sangat betul, sangat tepat. Sebab pertama sekali, bila kita sebagai seorang Muslim, kita mukallaf, maka kita dikurniakan oleh Allah SWT akal, dan akal kita ni mampu idrak, mampu untuk mengetahui. Jadi untuk kita nak menyusun akal kita ini supaya lebih faham tentang, ataupun untuk kita nak tahu bagaimana akal kita berfungsi. Pertama kita nak tahu akal kita berfungsi, kemudian kita nak tahu apa kebolehan akal kita dan apa titik ataupun aspek keterhadan, kelemahan akal kita tadi. Jadi sebab itu
bila mutakalimin mereka menjelaskan tentang hal ini, maka kita tahu limit akal kita setakat ini. Maka hal yang berkaitan dengan sam'iyat kita tidak boleh. Sebab itu para mutakalimin mereka membahagikan masail dalam ilmu kalam itu, ada yang disabitkan ataupun dibuktikan dengan akal, ada yang dibuktikan dengan apa panggil, dengan wahyu ataupun dengan naqal, dan ada yang dibuktikan dengan akal dan juga naqal ma'an. Jadi ada 3 jenis adillah ataupun bentuk istidlal di dalam ilmu kalam. Okey, nanti kita akan perincikan lagi. Okey, di sini aqsamul hukmi dalam pertaminda tersebut syar'i, adi dan juga akli. Jadi di sini perlu untuk kita bezakan ketiga-tiga jenis hukum ini supaya apabila kita belajar tentang satu masalah ataupun hal, kita ketahui oh ini adalah hukum syar'i, ini adalah hukum adi, ini adalah hukum akli. Jadi kita tengok apa perbezaan dia. Yang pertama, mahaluhu kutub fiqh wal usuli. Ilmu syar'i masdar dia adalah wahyu. Jadi tempatnya adalah kitab fiqh dan juga usul. Okey. Jadi ahkam syar'i yang berkaitan dengan solat, yang berkaitan dengan zakat, yang berkaitan dengan hudud ataupun ahkam jinayah, ahkam munakahat, yang berkaitan dengan munakahat, maka itu adalah berkaitan dengan hukum syar'i. Adapun hukum adi yu'rafu bitajribati wa tikrar, iaitu diketahui dengan eksperimen dan juga pengulangan. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan medik, fizik, kimia, biologi, ilmu-ilmu ijtimai dan sebagainya, itu termasuk dalam hukum adi. Manakala hukum akli iaitu yufhamu minal mujarradi al-akli, iaitu difahami melalui akal semata-mata. Okay, contoh macam kita tahu alam ini qadim, alam ini hadis, maka yang mengetahuinya adalah akal. Maka alam ini ada pencipta, maka yang diketahuinya melalui akal, sebab akal min qawanin al-asasiyah adalah yudriku anna likulli illah ma'lul atau likulli sabab musabab. Setiap yang sebab itu ada penyebab dia, setiap illah ada ma'lul. Jadi al-alam, alam kita ni mesti ada penyebab ataupun pencipta, al-mujid, iaitu Allah SWT. Jadi ini adalah kaedah ataupun hukum yang dikeluarkan oleh akal. Seperti mana bapa lebih tua daripada anak, kemudian satu lebih kecil daripada dua, apa lagi, as-sama'u fawqana wal ardu tahtana, itu semuanya berkaitan dengan hukum akal. Jadi majal ataupun ruang dalam ilmu kalam itu ada yang syar'i dan juga ada yang akli, dan aghlabiyah, kebanyakannya ataupun majoritinya adalah akli. Ini penting untuk kita isbatkan dahulu bahawa betapa besarnya peranan akal di dalam memahami tentang akidah, di dalam mengisbatkan ketuhanan, mengisbatkan kesempurnaan Allah, mengisbatkan tentang kesempurnaan Allah, mengisbatkan tentang sifat-sifat Allah. Semuanya berkaitan dengan hukum akli. Jadi yang kita kena faham sini bukan al-aqli hur yang difaham oleh barat ataupun yang difaham oleh ahli falsafah yang mengatakan akal secara bebas, tetapi ialah yang berkaitan dengan hukum akli ini ialah ahkam thabitah ataupun ahkam hukum-hukum yang sabit, ahkam yang lam yataghayyar. Hukum akal ni dia punya kelebihan dia, ciri-ciri dia tidak akan berubah mengikut zaman, tidak berubah mengikut keadaan, dan juga tidak berubah mengikut individu. Kena faham begitu. Hukum akal ni daripada awal penciptaan manusia sehinggalah pada hari kiamat kelak, dan tidak akan berubah sama sekali. Sebab itu bila ada timbul isu berkenaan dengan adakah orang ilmu mutakalimin ni kena belajar ilmu sains, kena belajar ilmu fizik untuk nak memahami lebih. Sebenarnya ilmu sains dan ilmu fizik ni hanya tambahan, dan sekiranya ilmu tersebut bercanggah dengan kaedah ahkamul akli, maka dia juga ditolak tentang hal tersebut. Sebab ilmu sains dan juga ilmu fizik dia ada majal dia, ada dia punya ruang skop dia, yang mana tidak terkeluar, ataupun dia pun ada kelemahan dia, maksudnya tidak terkeluar daripada. Contoh seorang ahli fizik, dia ataupun ahli sains, dia menafikan tentang ketuhanan. Kita tak boleh terima, sebab itu adalah bercanggah dengan hukum akal, bercanggah dengan logik manusia, bercanggah dengan akal manusia.
Bagaimana kita tengok hari ni orang-orang saintis banyak yang ateis, iaitu menafikan ketuhanan. Jadi takkanlah kita nak kata sains tepat, sebab mereka buat kajian, ya itu kajian mereka tak apa, tak berkaitan dengan ataupun yang bercanggah dengan hukum akal, kita tolak. Sekiranya selari dengan hukum akal, kita terima. Jadi itu titik tolak kita punya akidah kita, ataupun cara ataupun kaedah kita berfikir. Bagaimana perlunya, contohnya bagaimana wujudnya jauhar fard itu dalam mutakallimin ataupun dalam kalangan ulama kalam. Nanti kita akan bahaskan secara terperinci. Okey, untuk hari ini kita faham tentang aqsamul hukum akli, aqsamul hukum, dan di bawah pembahasan hukum akli itu ada wajib, ada mustahil, ada jaiz. Wajib itu ma la yatasawwaru fi aqli adamihi, seperti mana kewujudan Allah SWT. Dia mesti wajibul wujud. Kalau tidak, kita nak sandarkan kepada apa tentang kewujudan yang ada sekarang? Kita nak sandarkan apa kewujudan alam ini? Kepada siapa? Kalau tidak, kita tidak sandarkan kepada Allah, dan kita akan sandarkan kepada maksudnya tabi'iyah, maksudnya dia jadi secara semula jadi, tidak ada pencipta. Wahwa muhal. Dan sebab kita tengok setiap ciptaan yang ada apa panggil, ada sistematiknya, ada keselariannya, seperti dalil nizam, dalil kamal, itu menunjukkan adanya pencipta. Okey, kemudian mustahil wa ma la yatasawwaru fi aqli wujudi, iaitu sesuatu yang kita tidak terbayang kewujudannya, seperti mana wujud syarik Allah SWT, wujudnya Tuhan yang lain. Sekiranya ada dua Tuhan, lau kana fihi ma alihata illallah la fasadata. Ini adalah mustahil. Dan jaiz wa ma yasihu fil aqli wujudihi wa adami, iaitu sah wujud di dalam akal dan juga wujud dan juga ketiadaannya itu boleh sah ataupun boleh diharuskan oleh akal. Okey, ini tak apa. Ini sebagai kita nak baca sebagai mukadimah untuk malam ni, dan akan dijelaskan lebih terperinci di dalam kitab oleh penulis. Okey. Jadi antara ahkamul akli yang kita kata sebagai qanun sababih al-badi. Okey, sebelum kita masuk tentang perbincangan tentang ilmu kalam, sukalah saya untuk nak menjelaskan sedikit tentang qawanin al-aqliyah yang mana perlu difahami oleh semua orang. Qawanin ni ada dalam akal kita, cuma kadang-kadang kita sedar ataupun tidak sedar, itu hal yang kedua. Tetapi dia adalah qawanin yang sabitah pada semua orang, seperti ahkamul qanun al-huwiyah ataupun qanun huwa, qanun zatiyah dalam istilah yang lain, qanun zatiyah, ataupun dalam istilah bahasa Inggeris the law of identity. Okay, jadi setiap perkara, setiap benda, dia ada huwiyah dia, ada zatiyah dia. Kalau dalam kita sebut dalam ilmu apa panggil, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam matan aqaid dan safi sebut al-haqaiqul asya'us sabitah, dan hakikat sesuatu itu dia sabit. Jadi contoh macam mak ni hakikat dia sabit, ada wujud, dia bukan wahmi, bukan khayali. Kemudian kewujudan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia adalah sabit, dari sudut sejarahnya, dari sudut mukjizatnya, daripada sudut mutawatirnya, dari sudut akhbarnya, daripada sudut semua kena aspek, maka itu ke zat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu wujud. Begitu juga dengan hal-hal yang berkaitan dengan syaitan, syurga, neraka dan sebagainya. Maka setiap perkara itu ada dia punya huwiyah dia, ada zat dia. Yang kedua berkenaan dengan an-naqidani la yajtami'ani wa la yartafi'ani. Setiap setiap dua yang bercanggah maka akan terangkat dan juga tidak berhimpun, maksudnya tidak berlaku secara serentak, seperti antara hidup dan mati, and the law of non-contradiction. Dalam bahasa Inggeris sebut the law of non-contradiction. Tidak ada dua benda yang bercanggah. Okey. Kemudian al-thalis marfu', maksud yang ketiga itu terangkat, juga akan dijelaskan nanti. Okey. Jadi ilmu kalam ataupun ilmu mantik, dia adalah manifestasi daripada qawanin zatiyah tadi, ataupun kita panggil sebagai qanun aliyah. Dan setiap qawanin ini dia ada apa panggil, keterikatan antara satu sama lain,
Dan qanun zatiyah itu, qanun huwiyah ini adalah yang paling utama. Kemudian dikuatkan dengan an-naqidah la yajtami'an, atau kemudian yang ketiga adalah likulli illah ma'lul, likulli sabab musabab, itu adalah minal qawanin al-badihiyah, yang menjelaskan tentang qanun huwiyah dan juga qanun adamut tanaqud. Ini penting untuk faham benda tersebut, sebab saya tengok ramai daripada pelajar ilmu dia riak, hilang kefahaman tentang qanun ataupun qawanin fikri tadi. Jadi menyebabkan bila dia tak faham benda tersebut, maka dia akan susah faham lagi tentang hal yang berkaitan dengan ahkamul akli. Jadi penting untuk kita hadam benda tersebut, supaya bila kita boleh relate nanti. Oh, rupanya penjelasan dalil akli bagi sifat qudrah ini berbalik kepada salah satu daripada qawanin zatiyah tadi, ataupun qawanin fikri yang disebut sebagai the law of apa panggil Allah Akbar. Lupa dia punya istilah dia dalam bahasa Inggeris. Nanti saya balik. Okey. Jadi untuk dia relate sangat benda tu, sangat rapat. Dan setiap kita tengok antara kaedah mutakalimin dalam mengisbatkan akidah, maka mereka menjelaskan setiap akidah itu mestilah terbina dengan daruriyatul akli. Walaupun benda tu menggunakan kias yang nazari ataupun dalil yang nazari, maka dia mestilah berbalik kepada dalil yang daruri. Jadi dalil nazari dia bersandarkan kepada dalil daruri, seperti mana disebut dalam kitab Sulam Munawraki, yang setiap kias itu mestilah didasari kepada muqaddimah yang daruri. Okey, jadi ahkamud daruri ini kita akan jelaskan nanti secara terperinci. Apa itu ahkamud daruri, kenapa dia tidak boleh ditolak, dan kenapa dia perlu kita terima, semua orang terima sama ada muslim ataupun kafir ataupun ateis. Sebab dia adalah hukum yang berkaitan dengan realiti. Dia adalah tabii, benda yang tidak boleh ditolak. Seperti mana air yang bersifat basah, panas yang bersifat kering, itu antara minal badihiyatul akliyah. Okey. Okey, dalam kaedah kita panggil sebagai al-hawas tudrik wal aqlu yahkum. Okey, hawas sebab dalam mantik kan, contoh kita nak relate kan bagaimana perbahasan tasawurat dan juga tasdiqat itu, sebab kebanyakan kita ini bila kita lahir sebagai seorang manusia, maka Allah Ta'ala kurniakan kepada kita akal, kelebihan untuk berfikir, dan akal ini dia punya kelebihannya, dia mampu untuk mengetahui sesuatu dan juga menghukum sesuatu dengan apa yang dia ketahui. Jadi di situ kita panggil turuk li tahsilul ma'rifah, kaedah untuk menghasilkan makrifah. Kita ada panca indera, hawas, hawas zahiriyah dan juga hawas dakhiliyah, dan juga kita ada akal, dan kita juga ada an-naqlu ataupun khabarus sadiq. Ini adalah tiga sumber makrifah. Jadi bagaimana kita nak berinteraksi dengan sumber-sumber ini dan menghasilkan satu dasifikasi ataupun maklumat yang kita peroleh tersebut. Okey. Okey, kita terus muka surat sebelah, muka surat 24. Ta'rif al-ilmu al-aqaid wa aqsamihi. Okey. Definisi ilmu akidah dan juga pembahagiannya. Okey. I'lam anna hadha al-ilma yusamma ilmu al-aqaid wal ilmu usuluddin wa ilmu tauhid wa ilmu kalam. Okey, ketahuilah bahawasanya ilmu ini dinamakan sebagai ilmu al-aqaid. Kenapa dinamakan ilmu al-aqaid? Kerana bila kita mengetahui ilmu ini, maka kita tahu tentang al-aqaid, iaitu hal-hal yang berkaitan dengan pegangan ataupun i'tiqad. Wa ilmu usuluddin, kenapa dinamakan ilmu usuluddin? Kerana ma yubna alaihi usul tu maksudnya ma yubna alaihi ghairuh, yang mana terbina ke atasnya yang lain. Seperti mana kita tahu, okey, bila kita isbat tentang kewujudan Allah SWT, maka kita kena beribadah
maka bila kita beribadah, maka ibadah kita seperti solat apa semua itu tersandar ataupun terujuk kepada isbat kita tentang kewujudan Allah SWT. Kemudian wal ilmu tauhid, kerana ilmu ini yuwahidullah, iaitu ilmu yang kita bila kita tahu, maka kita akan mentauhidkan Allah ataupun mengesahkan Allah SWT. Dan yang terakhir dinamakan juga sebagai ilmu kalam. Ilmu kalam ni banyaklah. Contohnya aspek kenapa dinamakan ilmu kalam, kerana sifat kalam. Saya tak mahu hurai banyak-banyak, nanti kita akan bincang lebih mendalam. Kemudian apabila mutakallimin, mereka apabila berbicara tentang satu perkara, maka dia kata al-kalam fi hadzal bab, itu kalam ataupun perbincangan kami dalam bab ini, bicara kami berkenaan dengan hal ini, hakaza sekian. Jadi dinamakan sebagai ilmu kalam. Okey. Okey ada takut apa tertinggal benda-benda yang penting. Okey. Okey, kita tengok apa itu definisi. Okey, di sini ada satu benda penting bagi mereka yang baru memahami ataupun belajar tentang ilmu akidah ni. Okey, kenapa kadang-kadang ada sebahagian ulama dia kata depa cuba untuk nak mengklasifikasikan nama-nama ilmu kalam ni berdasarkan kepada jenis-jenis penulisan. Contoh dia kata penulisan yang tidak mencampurkan tentang tidak terlalu dalam dan juga tidak mencampurkan tentang perbahasan bahasa apa, maka itu kita namakan sebagai ilmu akidah ataupun ilmu tauhid. Kalau penulisan-penulisan ulama mutakallimin yang ada unsur-unsur falsafah dan juga perbahasan yang mendalam, maka mereka namakan sebagai ilmu kalam. Okey, itu pembahagian berdasarkan kepada penulisan. Jadi saya tak setuju sangat sebab kaedah penulisan ini dia bukan sifat zatiah bagi sesuatu ilmu. Bukan sifat zat, dia adalah awarid bagi zat. Awarid bagi sifat ilmu, itu kaedah penulisan. Dia tidak melambangkan ilmu tersebut. Okey, ada satu lagi kaedah ataupun ni antara yang dibuat oleh ulama moden. Dia nama apa? Okey, dia kata ilmu tauhid iaitu ilmu yang membicarakan tentang tauhid Allah SWT sahaja, yang berkaitan dengan perkara-perkara asas dalam ilmu tauhid. Kemudian ilmu dinamakan ilmu usuluddin, tingkat yang kedua. Bila nama ilmu usuluddin, barulah mencampurkan tentang perbahasan tentang ilahiyat, nubuat dan juga sam'iyat secara ijmal. Kemudian ke tingkat yang ketiga adalah ilmu kalam. Maka ilmu kalam ni barulah dibincangkan secara lumat, secara lebih mendalam tentang ikhtilafat mutakallimin ataupun ikhtilafat bainal firaq, perbezaan di antara mazhab-mazhab dalam mutakallimin ataupun perbezaan daripada sudut individu dibincangkan dalam perkara tersebut. Okey. Jadi dia kata ada 3 peringkat. Pertama ilmu tauhid, yang peringkat yang kedua adalah ilmu usuluddin. Okey, ilmu tauhid dengan tanpa dalil, ilmu usuluddin dengan ada dalil, manakala ilmu kalam lebih perbincangan tentang berkaitan dengan orang kata apa, dengan lebih detail dan juga mencampurkan tentang perbahasan. Jadi dia pun cuba untuk tafriqahkan di antara nama-nama tersebut. Bagi saya itu adalah ibtikar jadid saja. Dia kata apa, penilaian semula ulama-ulama moden, ulama terkini terhadap istilah-istilah tersebut. Adapun bagi kita, saya berpendapat bahawasanya dia adalah musammayat ataupun asma. Dia adalah asma bagi benda yang satu. Maksudnya apa? Contoh, benda tu satu je tapi nama yang pelbagai. Seperti nama buah ke, buah tu buah yang sama tetapi dibagi nama yang pelbagai, mengikut orang kata apa, bagi sangkaan ataupun kita kata sebagai justifikasi orang yang mengkaji dalam ilmu tersebut. Dia nampak
elok baiknya kita namakan ilmu ni sebagai ilmu kalam. Ada baiknya kita letakkan sebagai nama ilmu akidah. Ada baiknya kita katakan ini adalah ilmu tauhid. Sebab dalam ilmu kalam bukan hanya bincang tentang sifat kalam. Dalam ilmu tauhid bukan hanya sifat dalam bab tauhid, walaupun dia ada daripada keutamaan. Dalam ilmu usulin juga, kalau nama dia ilmu usulin, bukan sahaja membincangkan tentang perkara usul, hatta perkara-perkara furuk seperti juz'iyat, tentang sifat-sifat mizan ataupun kaedah-kaedah mizan yang sabit dengan dalil-dalil yang zanni. Jadi sudut nama ni itu saja isu-isu yang berlegal. Kalau tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat, tuan-tuan guru, kalau ada kecenderungan yang lain untuk nak menamakan ilmu ini dengan nama yang lain, silakan. Tapi datangkan hujah, justifikasi apa signifikan dia. Maka kalau diterima oleh ahli ilmu, maka mereka akan terima. Jadi itulah kita punya usaha kita. Maksudnya kita nampak, nampak ilmu ni boleh namakan sebagai ilmu nazar. Nampak ilmu ni kita boleh namakan sebagai ilmu wijdan, ataupun kita nak namakan sebagai apa-apa jenis bidang ilmu. Tapi jadi sampai ke zaman kita, inilah nama-nama yang diberikan kepada ilmu ini. Okey, itu satu aspek. Aspek yang kedua, kita nak bincang tentang akidah dan juga ilmu. Akidah dan ilmu. Akidah dan juga ilmu akidah. Ni benda yang saya perhalusi. Okey. Pertama, akidah sebagai akidah. Yang kedua, ilmu akidah sebagai ilmu akidah. Okey, bagi saya ada dua benda yang berlainan. Walaupun kita nampak ada perkaitan, ya memang ada perkaitan, tetapi untuk kita nak memahamkan kepada masyarakat, akidah itu lain, ilmu akidah itu lain. Okey, akidah ini yang berkaitan dengan semua perkara. Contohnya seperti tentang perkara yang berkaitan dengan ghaibat, tentang kewajipan solat, tentang kewajipan zakat. Okey, daripada sudut perkaranya, semua perkara ini semuanya akidah. Semuanya benda ini adalah berkaitan dengan akidah. Tetapi di situ ada akidah yang umum dan akidah yang khusus. Okey, akidah yang umum adalah semua hal yang berkaitan dengan agama Islam. Sama ada dari sudut fiqhnya, sama ada daripada sudut aqaidnya, sama ada daripada sudut akhlaknya, ibadatnya, munakahatnya, jinayatnya, hal yang berkaitan dengan hukum hakam faraid dan sebagainya, itu kita namakan sebagai akidah. Okey, itu min babil am, umum. Tetapi dalam bab khusus, akidah ini adalah berkaitan dengan al-i'tiqadat qalbiyah, iaitu i'tiqad hati kita, seperti mana kita i'tiqad wujud Allah SWT, wujud api neraka, wujud hari kiamat, yang berkaitan dengan rukun Islam dan juga rukun iman. Okey. Jadi ilmu akidah dalam bab yang akan terbahas sebagai khusus, yang rukun iman tersebut, iaitu beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, beriman kepada malaikat, beriman dengan kitab, beriman pada hari kiamat, beriman dengan qada dan qadar Allah SWT, itu termasuk minal akidah, bukannya ilmu akidah. Okay, adapun ilmu akidah, pecahan yang kedua, ilmu akidah itu disistematikkan menjadi ilmu. Ini yang kita pelajari pada hari ini. Jadi kadang-kadang apa yang kita pelajari ini, kata apa, ada tambahan, ada perkara yang perlu difahami dahulu untuk nak faham benda yang kita nak pelajari, maka itu adalah hal yang berkaitan dengan ilmu akidah. Okay, akidah kita boleh boleh tafriqah di antara mukmin wal kafir. Tapi hal yang berkaitan dengan ilmu akidah, maka kita kena perhalusi dahulu. Adakah yang disebut dalam buku ilmu akidah kita ini adalah akidah yang terdiri daripada usul, min babil usulil akidah, ataupun min babil furu'il akidah, sama ada dalil yang diisbatkan ataupun dalil yang dibuktikan tersebut adalah bersifat burhan, ataupun dalil yang qat'i, adakah dalil yang zani. Maka itu kita kena perhalusi. Jadi semua perkara dalam kitab akidah ini, bukan kita boleh, ataupun dalam kitab ilmu akidah ini, bukan boleh kita layan sama, bukan hanya kita boleh interaksi secara sama level. Maksud semua dalam akidah kita dalam buku akidah semua kita nak tahu, bukan nak tahu, maksudnya kita nak
semua masyarakat ataupun umat Islam pegang apa yang termaktub di dalam ilmu akidah ataupun dalam kitab akidah. Ini yang menjadi orang kata apa? Kaedah tahammul yang salah, kaedah pembawaan ilmu akidah yang salah. Dan sebab kita memaksa orang untuk pegang sesuatu yang bukan daripada akidah yang kita maksudkan tadi, dia adalah ilmu akidah. Jadi kalau orang yang boleh bezakan di antara kedua-dua perkara ini, maka dia akan faham, dia akan tahu kedudukan apa yang dia pelajari dan bagaimana dia nak berinteraksi dengan perkara tersebut. Dan dia tu kebanyakan orang ni bila dia jadi masalahnya sebab apa? Contoh kata, kenapa belajar ilmu kalam ini boleh mengeraskan hati? Yalah, bila dia belajar, dia baru belajar hari ni, besok dia pergi hukum orang. Seperti mana orang yang belajar solat hari ni, lepas belajar, esok dia pergi semayang. Hari ni dia belajar tentang jihad, besok dia nak pergi berjihad. Jadi ini begitu perumpamaan dia, kan? Sebab orang yang baru belajar ni, dia belum isti'ab ataupun dia belum memahami secara menyeluruh segala perbahasan dari sudut kekuatan dalil, dari sudut subut dalil tersebut, ataupun dari sudut dilalah sesuatu dalil tersebut. Jadi benda itu perlu diperhalusi supaya kita tidak menghukum salah kepada orang yang berhadapan dengan kita. Macam kita dulu waktu muda-muda kan, kita belajar tentang haram rokok. Kita kira nak pergi bom ataupun nak pergi tutup kilang rokok, kita belajar tentang hukum haram arak. Kita ataupun kita belajar tentang amal ma'ruf nahi munkar, dan kita cepat-cepat nak pergi, kalau boleh nak jumpa orang, nak support orang, nak, kalau orang buat maksiat, kita nak pergi pukul dia, nak pergi takzir dia. Ataupun kalau orang buat kesalahan hudud, dan kita nak laksanakan hudud kepada dia. Ini yang banyak berlaku dalam masyarakat kita bila dia tidak faham tentang apa kewajipan, apa yang dikata apa, setiap yang benda dia pelajari itu, dia terus nak menghukumkan perkara itu kepada orang lain. Ini banyak yang berlaku. Jadi kita tak macam tu. Kita tengok ada kewajipan ataupun perintah ataupun hukum hakam yang perlu dilaksanakan oleh pemerintah. Dan kalau pemerintah tak buat, kita tak berdosa dan kita tidak dipersoalkan. Kemudian kita tak perlu nak laksanakan. Ini berlaku di setengah pesantren dulu-dululah, kan? Ada pelajar dia berkhawat contohnya, dia pula pergi buat sebatan ataupun laksanakan hudud. Ada pelajar dia berzina, kemudian dia yang laksanakan hudud sendiri di sekolah. Ini membawa fauda dalam masyarakat. Kenapa berlaku demikian? Sebab dia ingat, kita kena laksanakan perintah Allah SWT. Ada perintah yang berkaitan dengan hukumah yang mana hanya perlu dijalankan oleh ulul amri. Seperti solat Jumaat. Seperti solat Jumaat yang baru-baru ni kecoh, ada yang kata petikai, kenapa tangguhkan solat Jumaat, tak bagi orang solat Jumaat. Itu adalah kewajipan pemerintah ataupun hal-hal hukum hakam yang berkaitan dengan hakim. Okey, kita tengok ini dapat definisi pun cukup dah. Okey, bila sebut ilmu, wa huwa ilmu yubhasu fihi anil aqaid ad-diniyati al-muktasabati min adillati al-yaqiniyah. Kena faham ilmu akidah ini apa? Ilmu yang kita sebut di atas tadi, iaitu ilmu yang berkaitan dengan pegangan agama muktasabah. Okey, poin di sini penting. Jadi bila ada takrif, maka kita tengok mukhtarazat, apa yang terkeluar daripada takrif. Jadi dia berkaitan dengan aqaid diniyah. Kalau yang berkaitan ataupun tidak berkaitan dengan aqaid diniyah seperti af'al ataupun hukum yang berkaitan dengan ibadah, maka terkeluar dia daripada ilmu kalam ataupun ilmu akidah. Al-muktasabah. Okey, al-muktasabah ni daripada kata al-kasbu. Jadi maksudnya ilmu ni sesuatu yang perlu dipelajari. Sebab Allah Taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi Allah menggunakan fi'il amar yufidul wujub. Bagi kita sebab al-amru yufidul wujub. Jadi la ya'lam annahu la ilaha illallah itu adalah dalil yang menunjukkan bahawasanya ilmu akidah ini perlu dipelajari. Dia adalah merupakan ilmu fardu ain min adillati al-yaqiniyati, daripada dalil-dalil yang diyakini. Maksud dalil-dalil yang bertaraf yakin. Maka terkeluar daripada
dalil yakini adalah dalil zanni. Itu kita kena jelas. Nanti kita akan jelaskan bagaimana nak membezakan di antara dalil yakiniyah dengan dalil yang zanniyah. Apa panggil? Dan juga dalil yang lebih bawah daripada zon. Jadi dalam akidah ataupun dalam ilmu kalam ada perkara yang dibincangkan tentang perkara juz'iyat ataupun tafsilat. Contoh tentang mizan dan juga mizan itu tak apa, tentang mizan. Kemudian sifat-sifat yang berkaitan dengan mizan, contoh saiz dia berapa, bentuk dia macam mana, yang tu diisbatkan dengan dalil-dalil yang zanni. Dia hanya menjadi sandaran yang tidak kuat. Tapi kalau sekiranya orang yang menolak sifat-sifat mizan tadi, maka dia tidak termasuk dalam benda-benda yang boleh mengkufurkan dia, benda-benda yang mengkafirkan dia. Benda tu yang kita kena pasti. Jadi jelas di sini definisi ilmu akidah, iaitu ilmu yang berkaitan dengan pegangan akidah al-muktasabah, yang bukannya laisa fitriyan, bukannya benda yang fitrah. Wal muradu bil aqaid adiniyah, muka surat sebelah 25, dimaksudkan dengan aqaid diniyah ai aqaid al-mansubah ila dini sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti nahu al-alam hadis wa khaliquhu Allah, Allahu wahid, iaitu yang dimaksudkan dengan pegangan agama, iaitu akidah ataupun pegangan-pegangan yang dinisbahkan kepada agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi din ni apa? Din kita tengok hamish, din lughatan ma yatadayyanu bi haqqan aw kana aw batilan. Dari sudut bahasa, agama itu adalah sesuatu yang dianuti sama ada benar ataupun salah. Ini din secara umum. Wal istilahan wa wad'u ilahi sa'iqul zawil uqul as-salimah bi ikhtiyarihim mahmud ila ma huwa khairul lahum bizat. Dari sudut istilah, iaitu agama yang diciptakan oleh Tuhan, yang memandu ataupun yang membimbing mereka yang berakal, bi ikhtiyarihim mahmud ila ma huwa khair, yang mana memilih sesuatu yang baik untuk mereka bizat, dengan secara zat. Jadi kita kena faham, sebab ada di sana i'tiqad yang jazim. Jadi apa panggil, agama ini ataupun i'tiqad ini, ada i'tiqad yang batil dan juga ada i'tiqad yang hak. Begitu juga agama, ada yang betul dan juga ada agama yang salah. Tidak semestinya bila kita sebut agama mesti betul, bila kita sebut agama mesti salah. Okey, mesti di sana ada dua jenis agama. Pertama, agama yang betul, dan juga agama yang salah. Okey. Mawdu' hadzal ilmu huwa al-ma'lum min haitsu yufdi ila ilmi bi adillati qat'iyyati al-aqaidi ad-diniyati. Okay, iaitu apa topik perbincangan ini, iaitu al-ma'lum, benda yang diketahui, yang mana min haitsu, yang kita ketahui itu membawa kepada ilmu pengetahuan tentang dalil-dalil yang qat'i ke atas aqaid diniyah, pegangan-pegangan agama. Wal faidatuhu, okey, yang ni kita akan sambung pada keesokan hari insya-Allah. Untuk malam ni setakat itu dulu. Kalau ada apa-apa soalan, kita buka untuk ruang soalan. Malam ni kita kalut sikit sebab nak setting bagi cantik dulu, barulah kita ada yang tak dapat masuk lagi, ada yang baru daftar, ada yang baru subscribe. Jadi malam ni kita baca sikit dulu supaya tidak rakan-rakan kita yang lain tu terlepas daripada kelas ini. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau ada apa-apa soalan, kalau tak ada apa-apa soalan, kita tudahi dengan tasbih kalimah dan suratul as. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.